Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya kepada anak-anak ya kelas ASK ya, iaitu kelas 3 UM dan kelas 3 USM. So diharap kamu masih bersemangat lagi ya untuk belajar walaupun di rumah ya, belajar sendiri di rumah, dan nak lagi sekarang ni dekat nak raya ya. Jadi tanggungjawab kita untuk terus belajar kita kena tunaikanlah. Okey, pada hari ini cikgu akan masuk pada bab baru lah ya, untuk bab baru. Okey, cikgu akan kongsikan ya bab baru kita ya. Cikgu menggunakan buku teks lah ya. Okey, so okey, hari ini kita akan masuk ya pada tajuk bab ketiga ya, iaitu pembangunan algoritma. Okey, di sini apa yang saya nak highlightkan ya, pembangunan algoritma ya. Di sini saya nak highlightkan berkenaan dengan ciri-ciri search. Ciri-ciri search dengan lebih detail lah. Okey, search. Ya, di mana search, okey, kita perlu tahu macam mana kita nak buat linear search dan macam mana kita nak buat binary search. Okey, cikgu harap kamu dah buat ulang kaji ya pada pembelajaran yang lepas ya, ketika cikgu tiada. Jadi cikgu hanya ingin menjelaskan tentang dua perkara ini sahaja. Okey, jadi kita pergi dulu kita pergi dulu kepada linear search. Okey, kalau search ini, search carian ya, kita ada dua ya, iaitu linear search. Okey, nombor satu linear search, yang kedua kita ada binary search. Kita nak pergi dengan lebih detail dua tajuk ini saja. Okey, yang pertama kita pergi kepada linear search. Okey, macam mana dia linear search? Okey ya, linear search adalah teknik mendapatkan item yang dikenaki dalam satu senarai linear. Okey, linear ni kita nak buat carian. Okey, macam mana kita nak buat carian? Cara linear search. Okey, kita perlu tahu ya, carian kena bermula dari item yang pertama. Okey, dalam senarai kita. Kemudian diteruskan kepada item kedua dan seterusnya. Okey, sekiranya item yang kita nak cari itu tak ada, kita terus kepada item-item yang seterusnya. Sehingga kita dapat cari item yang kita kendaki. Okey, kita tengok ya, dia punya cara pencarian menggunakan linear search. Okey, sekarang ini contoh kita nak cari Erina dan okey, untuk mencari buah mangga. Okey, dalam senarai ini, okey, untuk pengetahuan kamu, kalau linear search ni kita tak perlu susun. Sebab apa? Carian dibuat daripada item yang pertama, dia tak perlu susun. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari apa? Okey, ini analogi dia. Kita nak cari buah mangga. Jadi kita akan pergi kepada item yang pertama. Adakah ini buah mangga? Tidak. Tidak, dia pergi kepada item yang kedua. Adakah ini buah mangga? Tidak. So, dia pergi ke seterusnya. Adakah ini buah mangga? Ya. Sekiranya ya, dia stop. So, dia akan berhenti carian. Okey, itu cara dia. Ini cikgu ringkaskan ya, langkah pertama. Okey, tengok dia buat. Pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Kemudian carian diberhentikan. Senang sahaja. Linear search. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, analogi dia. Okey, kalau kita dapat markah macam ni kan. Okey, so kita tengok pencarian data dalam senarai menggunakan linear search. Okey, linear search. Okey, kita nak cari. Okey, apa yang kita nak cari? Okey, perhatikan kelas 3 Yutarik. Carian dimulakan dengan nama pertama dalam senarai.
Alif Kushairi dapat 98 markah. Okey, catat Alif Kushairi. Kemudian lihat kedua, nama murid dapat 90 markah dan kat atas dicatat. Okey, sekarang ini dia nak buat apa? Dia nak cari siapa yang memperolehi 90 markah dan ke atas. Okey, dia carilah. Okey, so di sini kalau linear search ni dia akan cari satu persatu lah, sebab dia kata done ni tadi kan. Dia kata done, maksudnya dia akan cari sampai dia jumpa. Done tu mesti kena buat. Okey, so dia akan mula daripada Alif Kushairi. Adakah 90? Ya, okey, dapat nombor 1. Adakah 90? Tidak. Pergi seterusnya 90 kedua. Okey, dia akan cari 90. Sebab dia kata done. Okey, dia cari. Okey. Dia cari lagi, cari. Dia akan buat carian satu persatu. 90 dan ke atas sehingga carian akhir. So, kat sini dia jumpa berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Okey. Tu 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tertinggal 96 mana? Okey, ada tak lagi? Ni, sorry, satu ni. Okey. So, dia akan cari satu persatu. Itu senang saja, ya. Linear search, senang saja. Dia akan cari satu persatu. So, apa keburukan linear search? Okey, cuba kamu fikirkan. Apa keburukan linear search? Apa kebaikan linear search? Okey, kebaikan dia sangat mudah. Item-item tidak perlu diisi. Okey, so maksudnya senarai tadi tak perlu diisi. Menaik ke, menurun ke, tak perlu. Ada je senarai, dia cari. Okey, tetapi keburukannya, dia tidak begitu efisien. Keburukan dia tidak begitu efisien kerana teknik ini menyemak setiap item dalam senarai. Kalau dia semak satu persatu, apa akan jadi? Masa dia lama, masa terlalu panjang. Itu keburukannya. Okey. Okey. Lagi satu dia kata, jika item dicari berada di akhir senarai atau item yang dicari tidak berada dalam senarai, carian tetap akan dibuat. Maksudnya benda tu tidak efisien lah, dia memakan masa. Item tak ada pun dia akan cari. Itu secara linear search. Okey, sekarang ni kita pergi kepada binary search. Okey, kita tengok binary search. Okey, binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dui pilihan. Okey, dia dui pilihan. Yang tadi tu kalau kamu tengok, dia macam jujukan kan? Dia satu persatu. Sekarang, binary search dia dui pilihan. Okey, bermaksud sebelum melakukan binary search, item-item senarai perlu diisi dalam urutan menaik. Yang tadi tak perlu diisi. Terus saja cari. Yang ini perlu diisi. Urutan menaik. Okey, kemudian apa yang perlu dia buat lepas tu, bila diisi, dia kena cari item yang berada di tengah. Okey, item berada di tengah. Kemudian, jika item di tengah ialah item dikenaki, maka carian tamat. Jika item yang dikenaki dibandingkan itu di tengah senarai. Okey. Yang ini dia punya cara dia lah. Okey, kamu boleh bacalah. Okey, so apa kebaikan dia? Lebih efisien. Nanti saya terangkanlah. Saya tak berniat untuk membaca. Saya akan terangkanlah lagi senang. Okey, so kebaikan dia lebih efisien. Kemudian dia jimatkan masa. Kenapa jimatkan masa? Sebab tadi kita kena cari apa tadi? Kita kena cari item yang berada di tengah. Maksudnya bila item tu panjang, kita cari tengah dulu. Maksudnya dia akan lebih singkat lah. Okey. Jimatkan masa berbanding dengan linear search. Okey, kerana dia tidak perlu menyemak setiap item dalam senarai. Okey, binary search ini juga sesuai digunakan pada senarai item yang banyak.
itu kebaikan dia. So kita tengok macam mana kita nak buat binary search. Okey, kita tengok sekarang ni senarai nombor. Okey, yang kita cari 35. Okey, tapi perlu diingat senarai ini perlu diisi dahulu secara naik. Kita semak. Dia dah diisi ke belum? Okey, dia dah diisi. Okey, betul. Kita nak cari nombor 35. Okey, macam mana kita buat? Kita kena cari item yang di tengah. Okey, macam mana item yang kita nak cari item yang di tengah, kita kena indeks. Kita kena indeks yang pertama, indeks yang kecil, tambah indeks besar, lepas tu bagi dengan 2. So indeks ni macam mana? Ni atas ni indeks. Indeks, okey, kamu tengok Indeks dalam satu senarai adalah penentu kedudukan bagi setiap item dalam senarai tersebut. Dalam bidang perkomputeran, indeks bagi satu senarai bermula dengan kosong. Indeks mesti mula daripada kosong. Komputer kena kosong. Dia kena kosong, kena mula daripada kosong. Indeks kosong, item dia ialah 12. Macam tu. Jadi kita kena pasti item pertengahan dulu. Item tu nombor apa yang ada kat tengah. Macam mana kita buat? Item kecil bagi dengan yang besar. Okey, 0 tambah 8 bagi 2 adalah 4. Jadi kita tengok item yang kita kena tengok yang ni lah. Okey, item tengah dia, ni dia. Senarai dia 4 kat sini. Okey, 4 kan? So, jadi sekarang kita nak cari 35 kan tadi? Jadi, apa yang kita perlu buat? Jadi, dia akan cari yang ini. Kat sini, item tengah ni. Jadi, adakah 35? Okey, dia cari 35. Dia kecil daripada 42. Okey. So, 35 kecil daripada 42. Kan? Jadi bila dia kecil, yang ini semua dia akan tinggalkan. Dia tak adalah maksud item yang kita cari tu tak ada. Jadi kita perlu pergi dekat senarai ni pula. Okey, dalam senarai ni kita kena indeks kecil tambah indeks besar. Okey, yang ini kamu perlu ingat Indeks kecil tambah indeks besar. Contoh 0 tambah 3 bagi 2, 1.5. Jadi kalau 1.5 ni, okey, macam mana komputer dia baca? Dia akan baca, komputer ni akan baca nombor bulat. Okey, jadi dia akan baca nilai ni 1 lah. Berada di 1. Jadi kan, okey, jadi kamu tengok ni item tengah dia 1. Jadi, dia akan mula cari dekat sini lah. Okey, dia akan cari adakah 35 lebih besar daripada 30. Okey. Ni kan? Tidak. Kalau tidak, yang ini dia akan tinggalkan. Dia tinggal lagi senarai yang ini. Jadi yang ini kita perlu cari dia punya item pertengahan dia. Jadi item pertengahan dia macam biasa, indeks terkecil tambah indeks terbesar. 2 tambah 3 adalah 5 kan? 5 bahagi 2 jadi 2.5. Jadi komputer akan pergi kepada yang ni lah 2 lah. Ni. Item pertengahan dia ialah 2. Jadi adakah 35 sama dengan 35? Jadi ya. Jadi ditemuilah. Carian selesai. Macam tu dia buat. Okey, pencarian. Okey, so yang ini contoh dia lah. Ini kamu boleh baca, kamu boleh tengok. Okey, sekarang ini, okey, kita tengok ni ni last Okey, perbandingan antara linear search dan binary search. Okey, perhatikan senarai nombor berikut. 25, 10, 35, 45. Okey, perhatikan senarai nombor berikut. Okey, kita dah perhatikan. Okey, cari nombor 5 dengan menggunakan linear search. Okey, linear search macam mana kita nak cari nombor 5? Macam mana kita nak buat? Okey.
Buat nombor 2. Okey, dan kamu buat nombor 3. Okey, buat dalam buku. Okey, buat cara tadi itulah. Okey. Jadi, okey, cikgu harap kamu dapat memahami dua pengajaran penting cikgu pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak buat carian secara linear dan macam mana kita nak buat carian secara binary. Okey, kemudian kamu boleh tengok latihan kalau dalam modul kamu boleh buat latihan muka surat 31, soalan 2 dan soalan 2 lah, A dan B kamu boleh buat. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap kamu semua faham. Okey, kalau tak faham kamu boleh ulang lagi video tersebut. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Okey. Selamat Hari Raya kepada pelajar yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam. Selamat bercuti lah di samping kamu boleh mengulang kaji. Okey, bye.